Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebagai pembuka cerita, terima kasih Syafa ucapkan kepada korang. Tak kiralah korang baru ataupun korang dah lama dah follow kisah seram kat channel Seram Santai ni. Dan kali ni Syafa adalah beberapa kisah seram yang Syafa nak kongsikan dengan korang. Dan salah satu kisah ni datangnya dari Indonesia. Sebelum tu, kalau korang tak like lagi video ni, korang kena like. Kalau korang tak subscribe lagi channel Seram Santai ni, korang kena subscribe. Sebab orang Kedah kata percuma tak kena bayar pun. Okey, untuk kisah yang pertama ni, kira kisah pembuka, Syafa akan kongsikan dengan korang pengalaman seram juru solik jenazah. Dan kisah ni dari Indonesia. Sebab juru solik jenazah ni kalau dekat Indonesia adalah satu kerjaya profesional dan berpendapatan tinggi. Untuk menjadi seorang juru solik jenazah ataupun jasad tak bernyawa ni, dia memerlukan kesabaran. Sebab untuk solik jasad tak bernyawa ni, dia makan masa lama sikit berbanding menyulik orang yang masih hidup. Dan juru solik jenazah ni sangat popular di kalangan orang bukan Islam. Okey, kisah yang Syafa nak kongsikan ni pengalaman Puan V. Puan V ni dia dah jadi juru solik jenazah hampir 30 tahun. Dan sepanjang 30 tahun tu adalah dalam 2 kali dia mengalami pengalaman seram. Okey, pengalaman seram pertama yang Puan V alami ni masa Puan V menyulik satu jenazah wanita pesakit kanser yang meninggal dunia. Okey, bila Puan V sampai dekat tempat rumah duka ni. Rumah duka ni adalah satu tempat di mana jenazah ditempatkan untuk ahli keluarga, kenalan atau sahabat andai untuk memberi penghormatan terakhir. Tak kiralah dekat Indonesia non-Muslim ataupun bukan Muslim, memang kalau yang berkemampuan tu, dia orang akan letak jenazah ahli keluarga dia orang dekat rumah duka. Okey, bila Puan V sampai kat rumah duka, Puan V ni dibawa masuk ke dalam satu bilik lah, yang mana bilik ni adalah tempat Puan V solik jenazah tu. Okey, masa sampai tu hanya Puan V je dengan jenazah dekat dalam bilik tu, tak ada siapa-siapa. Ahli keluarga jenazah semua, kiranya ahli keluarga si mati semua tunggu dekat luar. Masa Puan V solik jenazah tu dekat nak siap dah, Puan V dengar ada satu suara perempuan menangis terisak-isak dekat dalam bilik tu. Jadi Puan V ni cari. Puan V nampak ada seorang perempuan duduk dekat penjuru, duduk atas kursi sambil tunduk kepala, duduk menangis terisak-isak. Puan V ni terkejut lah. Masa dia masuk tu tak ada siapa. Takkanlah dia tak perasan masa dia solik tu, kalau ada orang masuk kan, dia macam pelik lah kan. Jadi dia pun keluar. Dia pun tanyalah ahli keluarga si mati tu kan, adakah ahli keluarga yang lain dah sampai, sebab ada duduk menangis dekat dalam bilik tu. Lepas dia, ahli keluarga lain cakap lah, ahli keluarga si mati ni pun cakap lah, diorang ni baru je bagi tahu dekat ahli keluarga atau dengan kawan-kawan si mati ni, yang si mati ni baru meninggal. Puan V ni pelik lah. Jadi Puan V ni pun masuk nak pergi tanya lah perempuan yang menangis terisak-isak tu. Bila sampai je dekat perempuan tu, orang kata baru nak bertanya, perempuan tu betul-betul gaib depan mata Puan V. Okey, itu pengalaman pertama Puan V. Pengalaman kedua Puan V ni pula, masa ni lepas dia solik satu jenazah lelaki, muda lagi, lebih kurang umur 26 tahun. Lelaki ni dia accident, dia terbabas masa nak pergi kerja, langgap belakang lori. Jadi lepas selesai Puan V ni balik rumah tidur, malam tu Puan V ni mimpi jenazah lelaki yang dia solik tu datang dalam keadaan muka yang sangat ngeri, marah-marah dekat Puan V ni. Lepas tu Puan V ni bila dia sedar, dia ingat balik lah, benda apa yang dia buat sampaikan jenazah ni masuk dalam mimpi dia, marah-marah dia. Rupa-rupanya Puan V ni kebiasaannya kan, kalau dia nak, sebelum dia solik jenazah, dia akan kenalkan diri dia dulu. Kiranya dia minta izin dekat jenazah yang dia nak solik tu, kiranya dia cakap melalui hati lah. Tapi bila dia nak solik jenazah lelaki tu, dia lupa nak buat macam tu. Mungkin dia kata sebab tu lah dia mimpi lelaki tu, yang jenazah yang dia solik tu marah-marah dia. Okey, untuk pengetahuan korang,
dekat Indonesia ada jugalah jurusolek jenazah ni yang memberi perkhidmatan percuma kepada keluarga yang tak mampu untuk bayar jurusolek jenazah untuk solek ahli keluarga diorang yang meninggal dunia. Okey, untuk kisah yang kedua ni pula, Syafa nak kongsikan dengan korang tentang kisah terkena badi mayat. Sebelum tu, Syafa nak terangkan kepada korang secara ringkas badi mayat ni macam mana boleh terkena dekat seseorang. Okey, pertama, badi mayat ni dia bukannya datang daripada mayat tu tau, ataupun jenazah yang kita ziarah tu, bukan. Tapi dari sekeliling dia. Maksudnya dekat sini sedang cakap makhluk halus ataupun jin lah yang berkeliaran di sekeliling jenazah. Yang kedua, seseorang tu boleh terkena badi mayat ni bila seseorang tu berada dalam keadaan terlampau takut ataupun terlampau sedih. Okey, macam kes Man Lim ni, dia terlampau takut tau. Okey, macam ni kisah dia. Man Lim ni dia baru jadi Bilal tau dekat satu masjid dekat sebuah kampung. Jadi bila selesai solat Zuhur, dia nak balik lah. Dia Tok Imam cakap jangan balik, tolong Tok Imam dengan beberapa jemaah masjid yang lain mandikan satu jenazah penduduk kampung tu. Jadi sementara tengah tunggu jenazah tu sampai ke masjid, Man Lim ni dengar lah jemaah-jemaah lain, kiranya penduduk kampung duk cerita, kata jenazah ni masih hidup, tak sembahyang lah, bila saka lah. Dah Bang Lim ni takut, baru pertama kali nak mandikan jenazah. Lepas tu dia dengar pula jenazah tu ada saka lagi, bertambah takut lah Bang Lim ni. Jadi bila dah selesai mandikan, lepas tu kafan ke bumi, Bang Lim ni nak balik lah. Okay, Bang Lim nak balik, masa di tengah jalan nak balik tu, banyak kali jugalah Bang Lim ni duk rasa macam ada yang ikut dia daripada belakang. Dia toleh, tak ada siapa. Dia toleh, tak ada siapa. Bila sampai rumah, dia mandi, terus dia demam. Sepanjang Bang Lim ni demam, dia selalu nampak lembaga hitam. Sekejap lembaga hitam tu berdiri dekat penjuru katil dia. Sekejap dia nampak lembaga hitam ni duduk dekat dapur. Sampaikan Bang Lim ni, dia tengok ke laman rumah dia pun, dia nampak lembaga hitam tu. Jadi bila dia pergi masjid, Tok Imam tanyalah kan, tak pergi tak pergi klinik ke? Sampai demam tak kebah-kebah. Bila dia cerita kat Tok Imam syak yang Bang Lim ni terkena badi mayat. Jadi Tok Imam ni tolonglah pulihkan Bang Lim, sebab mungkin Bang Lim ni terlampau takut. Jadi sebab itulah dia terkena dengan badi mayat. Okey, untuk kisah yang ketiga ni. Kisah yang ketiga ni tentang sihir. Di akhir zaman ni, sihir semakin berleluasa dan perawat pun ada berpesan lah supaya kita ni kena tingkatkan amalan kita daripada segi berzikir, selawat dan juga amalan sunat seperti solat sunat. Dan untuk pengetahuan korang, minyak pengasih sekarang ni pun berleluasa juga dijual, senang dibeli, hanya dalam talian sahaja akan dipost ke rumah. Dan satu artikel yang Syafa baca hari tu, ada yang beli minyak pengasih ni untuk bagi bakal mentua suka. Okey, kisah yang Syafa nak kongsikan kepada korang ni tentang kisah Anne. Okey, Anne ni bukan nama sebenar lah. Okay, dia gadis yang sangat cantik, lawa, kulit putih gebu. Biasalah, perempuan cantik memanglah ramai lelaki yang tergila-gilakan Anne ni. Tapi Anne ni dia dah ada teman lelaki. Mak bapak Anne ni dia tak suka tau dekat teman lelaki Anne ni. Jadi teman lelaki Anne ni pada masa yang sama nak bawa lah hubungan dia dengan Anne ni ke peringkat yang seterusnya. Jadi teman lelaki Anne ni pun hantarlah rombongan meminang. Dah mak dengan ayah Anne ni tak berkenan, jadi pinangan pun ditolak lah. Okay, lepas seminggu ke 2 minggu macam tu, satu malam rumah Anne ni tak tahu macam mana, macam ada satu dentuman hentam bumbung rumah Anne ni. Masa tu Anne ni dia kat dalam rumah tau. Maksud Anne dalam rumah ni dia jadi macam orang kena sawan tu, kejang satu badan, keluar buih-buih putih banyak daripada mulut dia. Jadi mak ayah dia bawa pergi hospital lah. Okay, bila masa dekat hospital ni,
doktor cek organ dalaman, scan otak apa semua, tak ada apa-apa masalah. Tapi N ni dia kena guna oksigen untuk bernafas. Bila buka je oksigen, N ni dia macam tercungak-cungak, tak cukup nafas. Daripada hospital daerah sampailah ke hospital utama, kiranya hospital besar. Keadaan N ni sama je, dia tak sedarkan diri, dia kena pakai oksigen. Jadi doktor tak tahu nak buat apa, doktor pun suruh bawa balik ke rumah. Sampai ke rumah pun N ni tetap pakai oksigen. Jadi adik-beradik, kiranya saudara mara N ni yang datang jenguk N, berbincang dengan bapa N, bagi cadangan kat bapa N ni untuk buat rawatan, guna kaedah perubatan Islam pula. Jadi adalah bapa saudara N ni cari seorang ustaz. Ustaz ni bila dia sampai je dekat laman rumah N ni, dia dah boleh rasa dah yang ada sesuatu yang tak kena dengan N ni. Bila dia cek, rupanya N ni dia seolah-olah diikat tau. Jadi sebab itulah N ni tak sedarkan diri. Kiranya bahasa senang dia ialah roh N ni umpama diikat. Selama 3 hari ustaz tu berusaha untuk pulihkan N. Alhamdulillah N ni pulih, dan macam biasalah dah 3 bulan tak tidur. Bila nak berjalan ni susah lah untuk N ni pulih seperti sedia kala berjalan macam biasa, orang kata menjalani hidup macam biasa ni. Ambil masa yang agak lama. Okey, kebetulan Syafa sebut pasal kisah N ni kan, Syafa nak kongsilah kisah ni pun bukannya jauh daripada rumah Syafa, dekat-dekat dengan kawasan rumah Syafa jugalah. Kira selang 3 deretan rumah lah daripada rumah Syafa. Okey, kisah ni diceritakan oleh seorang makcik. Dia cakap kisah ni biar jadi pengajaran untuk Syafa lah. Lama dah dia cerita kat Syafa ni, masa Syafa sekolah kot tak salah Syafa. Okey, akak ni dia ni beauty with brain lah, orang cakap pandai dan juga lawa. Dia kerja engineer kot tak salah Syafa dekat Sarawak. Okey, masa dia dekat Sarawak, ramailah lelaki, bukan saja orang kat Sarawak tu, kawan-kawan sekerja dia daripada Semenanjung ni pun tergila-gilakan akak ni sebab akak ni lawa. Syafa tak pernah tengok, tapi ramai yang cakap akak ni memang lawa lah. Okey, Syafa tak tahulah apa yang menyebabkan akak ni boleh bertengkar dengan seorang lelaki, sampaikan akak ni dia meludah ke arah lelaki tu, dan ludah tu lekat dekat baju lelaki tu. Bila seseorang tu dia dah terkena ludah, kira dia satu, bagi Syafa Syafa cakap lah, dia macam satu penghinaan lah. Jadi lelaki yang kena ludah akak tu, dia bawa baju yang ada ludah akak tu jumpa bomoh. Okey, akak ni tak salah Syafa dekat 6 tahun jugalah. Mak dia kurung dia dekat dalam bilik sebab dia jadi macam orang tak waras. Dia suka menjerit-jerit, macam orang kata, senang cakap macam orang gila lah. Selama 6 tahun tau dia jadi macam tu. Dan Syafa pernah dengar selepas 6 tahun tu adalah makcik bagi tahu, ada makcik tu bagi tahu dekat Syafa yang dah semakin elok, dia dah buat rawatan dekat hospital. Tak tahulah yang Syafa dengar dalam 2-3 tahun lepas katanya dia dah kahwin dah. Allahualam lah, Syafa pun tak tahu. Jadi macam ni lah Syafa ni nak nasihat pun Syafa ni boleh lah sikit-sikit kan. Kita cakap berdasarkan pengalaman dan apa yang Syafa tengok di sekeliling Syafa lah. Okey, satu, macam Syafa kata tadi, sihir ni di akhir zaman ni sangat berleluasa, dan orang gunakan sihir ni untuk puaskan hati. Satu, kalau korang ni kena friend zone, orang kata budak-budak zaman sekarang ni kata friend zone kan. Satu je, kalau kita nak tolak seseorang tu, tak kira lah lelaki ke perempuan ke, tolaklah elok-elok. Janganlah bila kita tolak tu kita menghina, kita menghiris perasaan orang. Dan kadang-kadang bila orang tu kena, dia sakit hati, itu yang dia bertindak di luar kawalan tu. Dan kepada yang rasa macam kena tolak tu pula kan, percayalah, kalau jodoh tu telah tertulis dia tu untuk korang, percayalah, macam Syafa cakap, dia tetap akan jadi milik korang walaupun ramai yang menghalang. Kalau kata bukan tertulis untuk korang, korang percayalah, korang buatlah usaha macam mana pun takkan
bersatu juga. Okey, untuk kisah yang terakhir ni, yang keempat ni, Syafa nak kongsikan dengan korang pengalaman seram 5 orang remaja lelaki lepasan SPM yang diorang ni kategori orang kata agak nakal jugalah dekat kampung diorang. Diorang ni suka melepak atau suka buang masa lah kiranya. Satu hari salah seorang daripada kawan diorang ni berjaya lah orang kata pinjam kereta bapak dia untuk bawa kawan-kawan dia ni semua pergi memancing dekat satu kawasan yang jauh sikit lah daripada kampung diorang. Diorang pun pergilah dekat kawasan tu. 3 ke 4 jam jugalah diorang tunggu, tapi diorang tak dapat ikan. Tak dapat ikan pun diorang ni tak gembira lah. Biasalah dapat jalan jauh sikit daripada kampung kan. Jadi masa dekat dalam kereta tu, diorang ni macam orang kata bergelak ketawa lah, seronok. Sampai kan kereta yang selisih dengan kereta diorang ni, diorang macam duk hoi-hoikan kereta tu tau. Untuk sampai ke kampung diorang ni, diorang kena lalu satu jalan, dan tepi jalan tu ada satu kuil Hindu. Dekat depan pintu gerbang kuil tu ada seorang perempuan. Perempuan ni berdiri, lepas tu sambil melambai-lambai. Dah nama pun budak-budak ataupun kata remaja nakal. Diorang pun macam duk musik lah, duk bunyikan mulut, duk mengorat-ngorat perempuan yang berdiri dekat depan pintu gerbang kuil tu. Jadi dah musik perempuan tu, sambung gelak dalam kereta pula. Makin lama kereta yang diorang naik ni makin laju. Diorang hairan lah, kenapa pula kawan diorang ni yang bawa kereta ni makin lama makin laju kan. Kawan dia ni yang bawa kereta ni dah perasan dah, yang jalan dalam beberapa meter itu ke depan sikit je, dia nampak perempuan tu yang kat depan kuil tu melambai-lambai tu ada dekat depan. Jalan je dalam beberapa meter, nampak lagi perempuan yang sama duk melambai-lambai. Jadi yang dekat dalam kereta ni, yang lain-lain ni, kawan-kawan dia baru perasan tau. Masa tu bila dah perasan, kata diorang ni nampak perempuan yang melambai-lambai depan kuil tu berkali-kali. Masa tu semua senyap dalam kereta, tak gelak, tak bercakap, semua senyap. Kira lama juga tau. Kata macam lembaga perempuan tu duk ganggu diorang. Jalan depan sikit nampak perempuan tu melambai-lambai. Jadi last sebelum diorang tak nampak dah, kiranya jemaah tu hilang daripada ganggu diorang ni, jemaah tu sempat senyum dekat diorang. Dia kata macam pengalaman seram jugalah. Tak semestinya hantu ni dia nak menakutkan orang, dia menjelma jadi menyeramkan. Cukuplah sekadar dia muncul berkali-kali dekat depan kita pun, itu pun dah rasa macam seram dah. Okey, setakat ni sajalah perkongsian kisah seram Syafa. Kalau tak seram tu, Syafa minta maaf lah. Biasalah seram santai ni kadang-kala ada yang seram, kadang-kala tak ada yang seram kan. Dan kepada korang yang tanya dekat Syafa, macam mana nak hantar kisah seram ataupun pengalaman seram dekat Syafa, korang boleh hantarkan dekat email seramsantai@gmail.com. Korang boleh inbox Syafa dekat FB, korang boleh DM Syafa dekat IG, Instagram. Okey, terima kasih kepada korang yang tengah tengok Syafa sekarang ni. Dan Syafa mendoakan korang semua sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin, serta urusan korang dipermudahkan dan juga rezeki korang mengalir seperti air zam-zam yang mengalir tanpa henti. Kita jumpa lagi dalam konten yang akan datang. Assalamualaikum.